Assalamualaikum semua, apa khabar? Bersama saya Cikgu Wahidah. Kita telah mempelajari jenis sistem saraf manusia bahagian 1. Hari ini, kita akan sambung pembelajaran sistem saraf manusia bahagian 2. Kita telah mengenali apa itu sistem saraf pusat dan fungsinya. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mengetahui fungsi sistem saraf periferi pula. Jom mulakan. Sistem saraf periferi terdiri daripada rangkaian saraf yang berada di luar otak dan saraf tunjang. Ia dikawal oleh sistem saraf pusat. Sistem saraf periferi menghantar isyarat dari bahagian tubuh ke sistem saraf pusat dan menghantar isyarat arahan dari sistem saraf pusat ke seluruh bahagian tubuh. Perhatikan situasi ini. Bagaimana badan kita memberi tindak balas pantas apabila menyentuh sesuatu yang berbahaya, contohnya objek panas seperti ini. Apabila tangan kita tersentuh sesuatu yang panas, reseptor deria pada kulit akan mengesan rangsangan itu. Isyarat sakit akan dihantar melalui saraf deria, naik ke saraf tunjang dan seterusnya ke otak. Proses ini berlaku sangat cepat kerana sistem saraf direka untuk memberi amaran dan melindungi tubuh. Selepas otak memproses maklumat itu, otak akan menghantar isyarat arahan melalui saraf. Isyarat ini bergerak dari sistem saraf pusat, turun melalui saraf tunjang, seterusnya ke otot tangan. Otot kita kemudian akan bergerak secara spontan untuk menarik tangan daripada sumber panas. Kerosakan sistem saraf periferi dapat menyebabkan perjalanan isyarat dari otak dan saraf tunjang ke bahagian tubuh terganggu. Antaranya, Bell's palsy. Bell's palsy ialah keadaan yang berlaku apabila saraf periferi di bahagian otot muka rosak. Kawalan otot muka mengalami gangguan dan menyebabkan separuh daripada bahagian muka menjadi herot. Pesakit juga akan mengalami kesukaran untuk senyum atau menutup mata. Selain itu, kegagalan fungsi sistem saraf periferi di bahagian kaki dapat menyebabkan tubuh kita hilang keseimbangan ketika berjalan. Sistem saraf memainkan peranan penting dalam setiap aspek kesihatan kita. Sistem saraf mengkoordinasikan setiap aktiviti harian kita seperti bangun tidur, bernafas, membaca dan berfikir. Oleh itu, kita perlulah menjaga sistem ini agar semua sistem yang berkaitan dapat berfungsi dengan sempurna. Bagaimanakah kita boleh menjaga sistem saraf kita? Terdapat beberapa langkah untuk menjaga sistem saraf kita dengan baik. Yang pertama, makan makanan yang seimbang. Makanan seimbang yang mengandungi vitamin B kompleks serta mineral adalah penting untuk menjaga sistem saraf kita. Kedua, elakkan minum minuman beralkohol. Tabiat minum minuman beralkohol boleh melambatkan penghantaran isyarat dalam sistem saraf. Ketiga, tidur yang mencukupi. Tidur antara 7 hingga 8 jam sehari dapat menguatkan rangkaian sistem saraf dan daya ingatan. Keempat, memakai alat pelindung tubuh. Alat pelindung seperti topi keledar yang dipakai ketika menunggang motosikal dapat mengelakkan kecederaan pada otak sekiranya berlaku kemalangan. Dan yang terakhir, kita mestilah menjalankan aktiviti harian dengan postur yang betul. Penjagaan postur yang betul semasa berdiri, duduk dan menjalankan aktiviti harian dapat mengelakkan kecederaan pada sistem saraf. Perhatikan alat pelindung tubuh yang digunakan oleh pemuda ini. Bagaimanakah alat pelindung ini boleh menjaga sistem saraf? Ia berfungsi untuk menstabilkan tulang belakang, mengurangkan rasa sakit, membantu pembentulan postur, dan membantu rawatan selepas pembedahan atau kecederaan. Baiklah murid-murid,
Diharap murid-murid dapat memahami topik yang kita pelajari pada hari ini. Berjumpa lagi untuk topik seterusnya. Assalamualaikum.